صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi linisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini dalam rangka majlis ilmu, kesinambungan majlis ilmu yang telah disusun oleh Institut Imam Ahmad Ibn Idris Saifi. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Guru yang kita sayangi, iaitu Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin, yang mana beliau sentiasa memastikan program pengajian ilmu ini diteruskan. Oleh itu, pada petang yang mulia ini kita akan membincangkan sebuah kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama besar dunia Islam, iaitu Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Dr. Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, yang bertajuk Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluki Tasawuf. Kitab ini amat penting untuk dipelajari, lebih-lebih lagi sebagai seorang penuntut ilmu. Kerana mutaakhir ini ilmu tasawuf ataupun tasawuf semakin terpinggir dari masyarakat, semakin terhakis di masyarakat di luar sana. Istilah tasawuf atau sufi seringkali disalahartikan dengan perkara yang bersalahan dengan syariat ataupun dimomokkan dengan perkara yang tidak benar, ataupun ada juga yang berpandangan bahawa ilmu tasawuf ini adalah sebuah ilmu yang sesat. Oleh itu, perkara ini telah menyebabkan para masyarakat di luar sana menjadi fobia ataupun takut dengan ilmu tasawuf ini. Jadi bagi merungkaikan persoalan ini, adakah ilmu tasawuf ini benar-benar sesat ataupun hanyalah sentimen yang diwujudkan oleh orang yang tidak memahami hakikat sebenar tasawuf ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama menelaah kitab ini, yang mana kitab ini menerangkan berkaitan dengan kewajipan bertasawuf, khususnya kewajipan bertasawuf. Jadi sebelum saya mulakan, suka untuk saya berkongsi sedikit sebanyak berkaitan biografi ringkas pengarang kitab ini. Beliau adalah Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Beliau merupakan keturunan para ulama, yang mana bonda beliau merupakan cucu kepada Said Ahmad Ibn Ajibah, pengarang kitab Hikam Iqazul Himam yang masyhur di dunia Islam. Semenjak kecil lagi, beliau telah dididik dengan suasana ilmu. Beliau telah dihantar oleh ayahanda beliau untuk menghafal Al-Quran, dan beliau berjaya menghafal Al-Quran dengan pelbagai riwayat. Kemudian setelah berjaya menghafal Al-Quran,
Beliau menghafal matan-matan ilmu. Antara matan-matan ilmu yang berjaya beliau hafal antaranya adalah matan Ajrumiyah, Alfiyah Ibn Malik, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram dan sebagainya. Kemudian setelah itu beliau menyambung pelajaran beliau ke Universiti Al-Qurawiyin. Beliau menuntut ilmu daripada para masyayikh di sana. Setelah itu beliau pulang ke kampung halamannya mengajar penduduk di sana. Dan disitulah bermulanya beliau berjinak-jinak dalam bidang penulisan kitab. Kitab pertama yang beliau tulis adalah berkaitan dengan syarahan beliau tentang kitab Matan Ajrumiyah, iaitu dalam ilmu nahwu. Itulah kitab pertama yang beliau karang. Setelah itu beliau menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar mengambil syahadah aliyah, yang mana syahadah ini atau ijazah ini merupakan ijazah yang pada masa kini lebih tinggi daripada ijazah PhD. Guru-guru beliau mempunyai ramai guru pada masyayikh. Antara guru-guru beliau yang masyhur adalah Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, Syekh Zaid Al-Kautsari, Umar Hamdan Al-Mahrisi dan sebagainya. Umar Hamdan Al-Mahrisi ini adalah juga guru kepada Syekh Alawi Al-Maliki yang merupakan ayahanda kepada Syekh Muhammad Al-Maliki. Dia Syekh Abdullah Al-Ghumari ini juga mengarang banyak kitab, lebih daripada 70 buah kitab, yang mana kesemua kitab beliau telah dikumpulkan oleh guru kita iaitu Syekh Muhammad Fuad dalam bentuk ensiklopedia iaitu Mawsu'ah Ghumari, mana kita boleh dapatinya di College Islam As-Safa. Dari kitab dia adalah yang kita akan baca ni iaitu Husnul Talatuf fi Bayan Wujub Suluki Tasawuf dan I'lam bi anna tasawuf min syariatil Islam, Saiful Battar, Husnul Tafahum dan sebagainya. Beliau wafat pada tahun 1993, lebih kurang 27 tahun yang lalu. Jadi beliau ini boleh dikategorikan sebagai ulama mutaakhirin. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan biografi ringkas pengarang kitab ini. Jadi kita akan teruskan membaca kitab ini. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu jazila 'ata'ihi. Segala puji bagi Allah alladzi yang mana manaha awliya'ahu mengurniakan kepada para awliya-Nya jazila 'ata'ihi, sebesar-besar pemberian. Wa wahaba asfiya'ahu, dan Allah juga mengurniakan para asfiya-Nya, iaitu insan pilihannya, jalila hibaihi, sebesar-besar anugerah. Tajalla lahum, Allah menyerlahkan kepada mereka bimawharin, dengan suatu penyerlahan, min mazahiri asma'ihi, daripada serlahan nama-namanya. Jadi kat sini apabila Allah telah menyerlahkan kepada mereka salah satu serlahan sifat nama-namanya, maka bagi contoh, apabila Allah telah menyerlahkan kepada kita sifat kuahnya, kekuatannya, barulah kita dapat melakukan sesuatu, kita mampu melakukan sesuatu. Apabila kita tidak diserlahkan dengan sifat kuah Allah, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Fatahas uquluhum fi musyahadati 'azamatihi wa kibriyaihi. Fatahas uquluhum, maka para awliya dan para asfiya ini fatahas, kebingungan, bingung, uquluhum, kehairanan, akal-akal mereka, fi musyahadati, pada menyaksikan 'azamatihi wa kibriyaihi, keagungan dan kebesarannya, kebesaran dan keagungan serlahan nama-nama Allah tersebut. Jadi apabila Allah menerangkannya, maka para awliya dan para asfiya ini menjadi bingung, mereka tidak mampu menggambarkan, tidak mampu memahami hakikat sebenar serlahan tersebut. Jadi mereka kebingungan. Wa tafas arwahuhum haimatan fi kursi sana'ihi, maka setelah itu
tafat berterbanganlah arwahuhum, roh-roh mereka, haimatan mengembara, fi kursi sanahi, pada kesucian ketinggiannya, itu kesucian ketinggian sifat-sifatnya. Jadi apabila Allah telah serahkan salah satu sifat namanya kepada para hamba-Nya, maka mereka akan jadi bingung, mereka akan kehairanan disebabkan kebesaran dan keagungan sifat Allah tersebut. Apabila mereka telah menjadi kehairanan, maka mereka cuba untuk mengembara ke dalam, cuba untuk memahami, mengembara ke dalam sifat tersebut, ketinggian sifat tersebut. Mereka cuba memahami hakikat sifat tersebut. Wa afnahum an anfusihim falam yushahidu siwahu fi ardihi wa samaihi. Jadi apabila setelah mereka mengembara, menyelam kepada untuk memahami sifat-sifat Allah tersebut, maka hasilnya wa afnahum, mereka fana, mereka binasa, ala anfusim, dalam diri mereka, fana dalam diri mereka, falam yushahidu, mereka tidak melihat, siwahu, melainkan Allah sahaja, fi ardihi wa samaihi, di bumi dan di langit. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan nadakhiruha yaumi liqa'ihi. Dan aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wahdahu, la syarikalah, yang maha esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya, syahadatan, dengan suatu syahadah, penyaksian, nadakhiruha, yang mana kami akan gunanya, kami akan simpannya, yaumi liqa'ihi, pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengimani bahawa, beriman bahawa pada hari akhirat kelak kita beriktikad bahawa kita akan dapat berpeluang melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab disebut di sini syahadatan nadakhiruha yaumi liqa'ihi, sebuah penyaksian yang akan digunakan, yang disimpan pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, mana kita kelak di hari akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berpeluang melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ad-Dardir dalam matan akidahnya, iaitu wajizim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Wajizim akhi, jazamlah, ketahuilah, peganglah, i'tiqadlah wahai saudaraku, berpeganglah wahai saudaraku, percayalah wahai saudaraku, fi ru'yatil ilahi, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengan melihat Tuhan, fi jannatil khuldi, pada di syurga nanti, bila tanahi, yang mana tidak ada penghujungnya, ada penghabisannya. Jadi apabila dibahaskan berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul satu persoalan. Adakah kita akan melihat Allah di depan mata kita ataupun bagaimana? Sekiranya kita katakan kita melihat Allah di depan mata, maka itu seolah-olah mengatakan bahawa Allah itu bertempat. Jadi maha suci Allah daripada bersifat demikian. Oleh itu perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam akidahnya. Beliau mengatakan bahawa وَمِنْهُمْ أَنْ يَنْزُرَ بِالْأَبْصَارِ لَكِنْ بِلَا كَيْفٍ وَلَا انْحِصَارِ. Mana وَمِنْهُمْ أَنْ يَنْزُرَ بِالْأَبْصَارِ, antara perkara yang perlu kita imani, kita akan dapat melihat Allah dengan absar, basirah, mata hati.
lakin bila kaifin, akan tetapi tiada kaifiat, walan hisari, dan tidak terbatas, tak ada kaifiat dan tak terbatas. Kita tak mampu untuk menggambarkannya. Kita hanya perlu mengimaninya sahaja. Wa nastaujibu biha jamila jazaihi, kita mengharap daripadanya, iaitu daripada syahadah tersebut, jamila jazaihi, keindahan balasannya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana setelah kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, di penyaksian tersebut kita gunakan di hari akhirat kelak, namun kita harapkan daripadanya Allah membalas kesaksian kita tersebut dengan balasan yang indah, supaya dibalas syurga dan sebagainya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku nak saksi bahawa penghulu kami Muhammad SAW, abduhu merupakan hambanya, wa rasuluhu dan utusannya, afdalu rusulihi wa anbiya'ihi, yang mana merupakan seafdal rasul dan nabi, yang mana Rasulullah SAW merupakan seafdal makhluk tanpa sebarang bangkangan. Sebagaimana telah Tuan Guru kita bicarakan semalam pada pengajian Majlis Syifa, maksud yang mana Syekh Muhammad Fuad telah menjelaskan, guru kita iaitu Syekh Muhammad Fuad telah menjelaskan bahawa Rasulullah merupakan semulia-mulia makhluk, mana beliau mendatangkan terlalu banyak penjelasan. Boleh kita tengok, boleh kita ulang tengok, ulang tonton selepas ini. Mana salah satunya beliau menakalkan daripada ungkapan Imam Ibrahim Al-Laqani, mana wa afdalul khalqi ala itlaqi nabiyuna famin aisyiqaqi, seafdal makhluk secara itlak, secara mutlaknya nabiyuna, dan nabi kita itu Rasulullah SAW, famin aisyiqaqi, maka berpalinglah daripada sebarang bantahan. Afadha alaihi maulahu, yang mana Allah telah melimpahkan kepadanya, itu kepada Rasulullah SAW, min anwa'il ulum, daripada bahagian-bahagian ataupun pecahan-pecahan ilmu, wal ma'arif, dan pengetahuan, ma'rifah, ma tanu'ul jibalu asyummu, yang mana tidak mampu ditanggung oleh, tidak mampu, yang mana tidak mampu gunung ganang yang tinggi, bihamli a'ba'ihi, untuk memikul bebanannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada Rasulullah SAW dengan suatu limpahan ilmu dan ma'rifah kepada baginda SAW, yang mana limpahan tersebut tidak mampu ditanggung oleh gunung ganang yang tinggi bebanan tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini 'ala jabalin, ke atas gunung ganang, la ra'aitahu, nescaya engkau akan melihat gunung ganang tersebut, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, khusyuk dan hancur lebur, min khasyatillah, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu memikulnya. Wa tilkal amthal nadribuha, begitulah amthal, contoh-contoh, nadribuha, yang kami berikan, linnasi, kepada para manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir, supaya mereka memikirkan bahawa Allah telah menurunkan suatu limpahan. Hakikatnya Allah telah menurunkan suatu limpahan pada baginda SAW, yang mana limpahan tersebut tidak mampu ditanggung oleh gunung ganang yang tinggi, yang kukuh tersebut. Gunung ganang pun tak mampu tanggung. Jadi begitu besarnya
jasa Rasulullah SAW kepada kita. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatan wa salaman khalidina ma'a khuludid dahri baqiyaini ba'da fanaihi. Jadi selepas Allah melimpahkan suatu limpahan yang tidak mampu ditanggung oleh gunung ganang, Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sebagai tanda kesyukuran kita atas jasa baginda SAW, kita berselawat ke atas baginda SAW, mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi selawat kepada Allah ini telah diterangkan oleh Ustaz Faiz sebelum ini. Selawat daripada Allah ini bermaksud rahmat. Jadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga Allah melimpahkan kerahmatan kepada baginda dan ahli keluarga baginda, wasallama dengan keselamatan, salatan wa salaman dengan selawat dan salam, khalidina ma'a khuludid dahri yang berkekalan, ma'a khuludid dahri selama mana berkekalannya, ad-dahri akhirat, masa akhirat, baqiyaini ba'da fanaihi yang mana tersisa selepas binasanya masa, iaitu binasanya dunia. Jadi kita berdoa berselawat kepada Rasulullah SAW dengan selawat di akhirat nanti, yang mana kekal selama-lamanya selawat kita tersebut. Wa radiyallahu an alihil kiram, dan semoga Allah meridai alihil kiram, ahli keluarga baginda yang mulia, yang merupakan humatad din, pembenteng agama, benteng agama, ad-dafi'ina yang membentengi agama tersebut, anhu bisayfi wal burhan, yang mana yang menjadi benteng pada agama ini, orang yang menjadi benteng agama ini membentengi agama dengan pedang, bisayfi wal burhan, dan penjelasan hujah, hamalati a'da'i, menangkis ataupun melawan ataupun berhujah dengan a'da'ihi, musuhnya, wa an ashabihil fikham, dan sahabat-sahabat baginda yang mulia, wa tabi'in lahum bi ihsanin, dan para tabi'in bagi mereka ihsan, kebaikan, ila qiyamis sa'ati, sehingga berlakunya kiamat, wa sa'atul qiyam, dan berlakunya hari kebangkitan. Jadi dijelaskan di mukadimah ini bahawa Allah telah menyerlahkan kepada para awliya dan para asfiya-Nya dengan suatu serlahan namanya, serlahan sifatnya, yang mana apabila Allah telah menyerlahkan serlahan tersebut kepada mereka, mereka akan kehairanan melihat kebesaran dan keagungan serlahan tersebut. Maka mereka akan menyelam masuk, memahami, cuba memahami serlahan sifat-sifat Allah tersebut. Apabila mereka telah memahaminya, maka mereka akan fana terhadap diri mereka. Maka mana mereka melihat pada selain, mana mereka melihat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini terdapatnya kalau dilihat melalui konteks balaghahnya, terdapat bara'atul istihlal kat sini, mana bara'atul istihlal ni bermaksud ay yatakallama al-mutakallimu fi awwali kalamihi bima yushiru maqasidahu, mana mutakallim atau orang yang berkata-kata tersebut berkata-kata pada awal kalimahnya dengan suatu perkara yang menjelaskan, yang telah menjelaskan tujuannya. Sebagai contoh, Ali merupakan orang miskin. Untuk Ali merupakan orang miskin, dan kemiskinan sudah diketahui oleh orang lain. Contoh diketahui oleh Abu mengetahui Ali ni miskin. Jadi Ali ni pergi berjumpa dengan Abu. Dia kata, Abu, isteri aku dah bersalin, masuk hospital dah, tanpa memberitahu
bahawa dia perlukan wang atau sebagainya. Jadi Abu telah mengetahui bahawa Ali ni sebenarnya memerlukan duit. Jadi Ali tak beritahu pun dia perlukan duit. Jadi nak dikaitkan kat sini, musannif telah memberitahu kita bahawa ilmu tasawuf ni akan menyebabkan seseorang itu memahami hakikat nama-nama Allah tersebut, pengembaraan mereka, penyelaman mereka terhadap ketinggian namanya. Jadi mukadimah ini sedikit, perbahasannya sedikit tinggi. Namun demikian, apa yang kita perlu tahu bahawa para awliya dan para asfiya ni tidak akan menjadi sebegini selagi mana mereka tidak mempraktikkan diri mereka dengan praktik yang telah diterapkan dalam ilmu tasawuf, yang mana kita akan pelajari, kita akan masuk pada fasa yang berikutnya. Jadi sampai di situ saja pengajian kita pada petang ini. Ampun maaf segala salah silap. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل